Ya, kita baca sikit A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil muka surat 61 Kita ambil petik-petik dulu sebab kita dah tak ada masa dah ni dah. Kalau kita baca habis tak habis ni. Kita ambil poin besar-besar ya. Kita pergi kepada siapa yang dikenakan puasa. Siapakah dia yang bertanggungjawab kena ya? Ya. Ya, ya. Empat tu. Ya, bab puasa. Kita ambil wajib puasa, batal puasa, pakai takut tak odang tu 61. Kita pergi surat 61 deh. Jadi berhubung dengan puasa ni, kalau kita rujuk kepada Nabi, dia sempat puasa 9 tahun aja puasa dia. Dia sempat 9 tahun dia puasa Ramadan 9 kali mana? Di Madinah. Dia pun wafat. Dia duduk di Madinah tu 10 tahun. Tadi dan 9 kali dia puasa bulan Ramadan tu dia pun meninggal. Jadi sekarang tarikh puasa orang Islam kita dari dulu sampai sekarang ni berapa ribu dah, berapa tahun. Start dari Nabi pindah ke Madinah. Tahun kedua ni Nabi pindah ke Madinah 2 tahun. Baru puasa Nabi buat perintah Tuhan. Jadi sekarang tahun hijrah sekarang 1430 berapa? 36 tau. Ya, 36. Jadi puasa yang dibuat oleh orang Islam sama Nabi dulu sampai sekarang 1435 tau. Lama dah tu. Lama dah secara puasa, lama dah, bukan baru. Sejak 1435 tahun dulu orang Islam itu puasa, sampai sekarang tak reti-reti bulan puasa ni maknanya itu menunjukkan kekeralan hukum Tuhan. Sampai sekarang tak boleh hapus benda gitu tu. Hukum Islam tak boleh hapus. Wa inna lahu lahafizun, Tuhan kata aku jaga Al-Quran tu, tak boleh nak apa-apa. Kerana aku jaga Al-Quran tu tak boleh nak menghapuskan ajaran tu. Ada sama siapa pilih sampai kiamat, hingga orang tu tak pada mengucap Allah Allah baru jadi kiamat. Jadi nanti nota kita bagi lagi. Kalau menurut sini dia kata 61 ni wajib puasa di atas orang mukallaf. Muka surat 61 pengang 2 ya. Jilid 2 jago. Saya jago jilid yang kedua bab siang. Kita ambil hak penting. Hanya kewajipan berpuasa mengenai setiap orang mukallaf, iaitu orang akil balik, berpuasa sama ada zahir, sama ada pada syarak, kena puasa. Orang mukallaf ni ialah tak kira orang Islam ke orang kafir ke, mukallaf dia panggil, dia wajib puasa juga. Orang Cina, orang India, orang Buddha, orang Hindu, dia wajib puasa juga. Dia tak puasa itu tidak sah kerana dia bukan Islam. Itu saja ya.
Dia masuk Islam wajib puasa tu. Sekarang wajib dia puasa, tapi tak wajib dia buat puasa kita ni kerana dia bukan Islam. Tapi bila masuk Islam dia wajib puasa sebab dia kira mukallaf atau mukallaf yang beragama Islam. Kalau mukallaf mana? Orang suku siapa umur dia 15 tahun ataupun orang perempuan yang keluar haid awal sikit, tu, ataupun orang lelaki. Dan orang itu aqil, ada akal fikiran, bukan orang gila, tak wajib puasa. Serta mutiqun lahu lis-shaumi, dia mampu secara real, dia mampu sungguh, real ni sungguh, mampu sungguh dia berpuasa tu. Walaupun berat puasa tu, tapi dia mengaku walaupun puasa tu sangat berat. Anak berani kata sangat berat begini. Tuhan kata dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu, Tuhan kata wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang berkuasa puasa tapi berat, Tuhan kata berat nak akal, tapi kena puasa juga kerana boleh gerak-gerak tapi menebang. Tu Tuhan kan bodoh. Puasa ni berat. Yutiqunahu, kamu dak uruk nak puasa pasal berat tu kerana sakit, katakanlah fidyatun ta'am miskin, bayar fidyah lah orang sakit tu. Itu dak uruk benda tu pasal apa? Kerana sakit dak uruk. Uruk nebeng tapi mudarat. Dia tak tebel-tebel. Kena bayar apa? Fidyah. Secupok sehari. Memang tak yutiqunahu, mana dak uruk kita nak puasa tu sebab sakit. Kalau tebang-tebang gerak-gerak mudarat, maka tak wajib puasa, harus dibuka puasa. Tapi macam kita ni sahak ni wajib puasa kerana kita gerak buat. Kalau datang kerinah-kerinah tu wajib puasa, macam kita pitam ke tak gerak ke, boleh kita buka puasa. Tu. Hisan pada zahir terang-terang rok kita puasa itu, wa syara'an, dan ku syarak pun kata rok kita puasa itu. Ada juga kita puasa itu kita segar, wajib puasa kalau kita musafir. Tapi ada masa kita segar gagah, kita tak wajib puasa dalam musafir. Boleh kita buka puasa tapi qada lah. Tu. Gagak tapi musafir tu tak apa kita buka puasa. Dia banyak sebab puasa tu tak wajib atas orang tu, macam orang mengandung, orang menyusui anak, orang musafir, orang sakit berat, banyak benda tu. Orang-orang ini memang harus dia buka puasa tapi kena qada. Makanya kewajipan tidak mengenai anak kecil, budak-budak kecil. Budak-budak kecil ni bukan body dia kecil pasal ni, bukan. Budak-budak kecil ni, kerana budak kecil tak wajib puasa pasal dia kecil je, bukan kecil body. Umur dia dak apa ni? Dak sampai 15 tahun. Walaupun dia kecil, kena puasa. Tapi kalau dia kecil, umur dia kecil juga, tak sampai 15 tahun, tak wajib puasa lah. Kerana kecil sini, kecil dari segi, bukan dari segi body dia, dari segi umur dia kecil tu, umur 7 tahun, 8 tahun, kecil tu tak wajib puasa. Kalau dia tu umur 15, 16 tapi tubuh dia kecil je, maknanya wajib puasa. Macam dia kira umur kecil ni, kecil dari segi umur, bukan kecil dari segi body. Tu dia. Ada orang tanya saya, Ustaz, mengapa budak kecil kena puasa? Dah kena puasa. Budak kecil. Dah kalau orang tu orang kecil, umur dia tua, bukan begitu. Dia kira kecil dari segi umur, besar dari segi umur. Umur besar, umur lama. Umur kecil untuk siapa akil balik, dia 18 tahun. Dan tidak wajib
Dan tidak wajib. Dan wajib di atas orang dan di atas orang gila, dan tidak wajib di atas orang yang tak buat puasa kerana tua. Macam kita bila-bila rasalah apa ni. Rasalah apa ni. Tolong puasa, mari tak urut sungguh. Tak urut. Boleh puasa. Esok pun tak urut juga. Boleh puasa. Tak boleh puasa, dia buka lah. Tak urut. Tapi kena bayar cukup sehari. Tak payah qada tu. Tak payah qada. Bukan sakit kerana lain, kerana tua. Sakit tua maknanya tak urut ni memang dia kena bayar cukup sehari. Bayar itu pula bukan hari itu saja. Hari lain boleh juga. Hari lain boleh juga. Dia tak puasa ni pasal tua. Esok tak puasa, lusa tak puasa. Dia bayar kediam pun tak apa. Tapi nak kabur kena bayar cukup sehari bagi orang tua. Ataupun orang yang sakit yang tidak diharap sembuhnya. Orang sakit tak diharap sembuhnya. Misalnya orang kena kencing manis. Allah, kencing manis, kering tubuh. Doktor tak mewajibkan dia puasa. Syarak tak mewajibkan dia puasa. Kerana dia itu perlu makan ubat. Kerana dia perlu dia pulih dari segi kesihatan, boleh, kalau tidak tergenala perubatan dia jadi mudarat pada dia. Jadi dia tak wajib puasa, tapi kena bayar fidyah sehari cukup. Bukan cukup ni maknanya bukan masuk lauk nasi, bukan masuk air kopi-kopi dah, beras saja. Tak campur kuah-kuah nasi, tak campur ikan-ikan, beras saja beri. Beras mentah tu beri miskin. Itu dia. Bukan macam nazar lain. Nazar kita beri makan pada orang tu makanan yang mengenyangkan, cukup dengan hukum-hukum yang tertentu tu. Lain ni lain, beras saja cukup. Kalau kita tidak boleh, tak ada duit, kita boleh bayar melalui waris kita. Waris kita ambil pesaka hak ditinggal tu. Kalau tak boleh pula, orang hidup, wali dia boleh buat apa ni, ambil duit dia, bayar beli beras cukup, bayar. Kalau 10 hari 10 cukup. Keluarga dia. Itu cara dia. Ini nak menolong kepada keluarga kita, ayah-ayah kita. Orang lain pun boleh tolong sama. Itu. Tidak wajib di atas rahid yang terbemai, yang puasa. Kalau tu keluar jangan puasa. Jangan siapa punya berdiri berbuka puasa. Jangan, haram dah sebesar tu. Ni ibadat ni. Puasa ni ibadat ni. Tiba-tiba tak sah ibadat kita tu pasal kita keluar haid, keluar nifas misalnya, kita pun ikut orang juga. Ikut orang, tak makan, tak minum, orang buka, kita buka, itu haram, dia sebesar. Ini ibadat ni. Tubuh kita kotor, macam mana kita nak ibadat? Tubuh kita kotor, macam mana kita nak puasa? Kotor kan? Dipanggil apa ni, hadas apa ni, hadas besar dia panggil. Itu dia keluar hadas besar, ataupun dipanggil lawan dia hadas kecil, air sembahyang tak ada, hadas besar, orang keluar haid ni hadas sebagainya. Jadi tak boleh dia puasa. Kena makan juga walau secubit roti sekalipun. Jangan juga puasa, niat puasa juga, jangan, tu tak baik. Itu dia. Juga orang nifas. Orang nifas ni orang yang keluar darah nifas. Lepas dia beranak, keluar darah. Lama masa, habis tinggi 60 hari. Li'annahuma la yutiqani syar'an. Kerana orang mengalami haid itu atau nifas itu, kerana secara formal, secara resmi dianggap sebagai tidak kuat berpuasa. Macam juga orang menyusu. Nak menyusu anak,
dah mak ni tak minum air, mak dah makan susu, macam mana susu nak alihkan kepada anak tu? Mak kering juga tubuh dia tu dengan susu, macam mana dia nak misah anak dia? Jadi dia boleh buka puasa, dia boleh minum. Itu cara dia, rahmatlah tu. Tu dia. Dan fardu puasa itu pertama sekali niat. Fardu puasa itu pertama niat. Kita lepas dah khabar dulu. Niat itu bil qalbi, dengan niat hati. Walaupun kita tak kata pada malam itu nawaitu samadin an adaiku di Ramadan ini Ta'ala, kita kata dalam hati kita, aku nak puasa besok pudu Ramadan. Hak yang dikisi ni, hak di mulut tak boleh. Yang dikiranya hati kita. Tu orang tengok bukan mulut, mungkin mulut kita kata saja, mungkin mulut kita lupa, tapi hati kita ingat besok aku puasa pudu Ramadan. Besok atau aku puasa besok pudu Ramadan. Ikut pandailah, aku puasa pudu Ramadan besok. Tambah sikit itu. Kerana Allah. Kerana Allah. Ingat kerana Allah. Ingat kerana Allah tu nak khabar kita ikhlas dengan Tuhan. Kita ikhlas dengan Tuhan. Itu dia. Ikhlas ni benda guna ke? Ikhlas ni kalau kita kira, betul lah ulama kata, kalau kita buat kalau kita buat kerana orang, apa jadi dia? Kalau kita tak buat kerana orang, kita buat kerana orang, ikhlas tak tu? Tak. Kita tinggal kerana orang, ikhlas tak tu? Tak juga. Misalnya begini, kita pergi di masjid seorang diri, kita semayang tahiyat masjid, boleh ada ikhlas kasih, pasal orang tak tengok kita. Satu masa tu kita masuk dalam masjid itu, kita tak semayang tahiyat masjid. Kerana apa? Kerana kita rasa tak sedap semayang ni kerana orang tengok. Ikhlas tu. Tak ikhlas juga. Ingat baik tu. Kalau kita tinggalkan orang, tak semayang tahiyat masjid kerana orang tengok kita, segang kata kerana orang semayang tu, seorang lain duduk belakang tu, seorang segang orang, itu nama tak ikhlas tu. Buat kerana orang pun namanya tak ikhlas. Tinggalkan orang pun tak ikhlas juga. Yang dia buatnya, kita buat bukan tinggal dok buat tahiyat tu kerana orang saja kita buat tahiyat tu masjid tu bukan kerana orang. Kita betul-betul tak okey orang tengok, tak tengok kita semayang, orang ramai pun tengok kita semayang, biar tengok kita pun kerana Allah. Kita buang orang ramai ni, kita ambil aksi Allah. Itu nama ikhlas. Itu cara dia. Boleh faham tak? Kalau kita buat kerana orang, tak ikhlas juga. Dia. Kalau kita tinggal kerana orang, tak ikhlas juga. Orang masa malu di masjid di akhir kau, malu aku nak tahiyat masjid orang tengok aku. Dia tak betul. Dia tak tahiyat masjid. Itu ni orang tak jujur lah. Hati tak jujur. Kerana dia tahiyat masjid tu kerana orang tengok dia. Padahal apa salahnya? Di semayang tu siapa melihat sebenarnya? Bukan kita. Allah melihat, Allah perhati. Itu penyakit itu kena buang. Dan tidak disyaratkan berlapar, bukan sunat saja. Jadi kita puasa ni tak payah kita, tak wajib kita kata usolli shauma ghadin an Ramadan lillahi ta'ala, saja ke puasa puasa Ramadan besok kerana Allah. Itu sunat saja. Yang adanya yang wajib syarat, aku puasa besok hari puasa Ramadan, esok aku puasa puasa Ramadan kerana Allah. Itu yang wajib. Sehabis kurangnya besok aku puasa puasa Ramadan
kena ada puasa Ramadan tu, takut bersambut keliru ni, aku puasa besok kan nazar, aku puasa besok kan sunnah, aku puasa besok kan Arafah. Takut tu lah, biar tak ayam tu, besok aku puasa puasa Ramadan. Itu dia. Ya. 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 Dia kena ganti, dia tak puasa tu kan. Dia sahat lepas tu. Ya. Sakit tua. Sakit tak boleh lah. Pasal dia masih hidup lagi. Masih dia ada lagi. Bayar fidyah je. Tapi kalau dia mati boleh lah kita buat. Tak apa. Tak boleh. Sebab tu dia panggil ibadat badaniyah. Ibadat badan. Ibadat tubuh kita. Sembahyang ibadat tubuh. Puasa ibadat tubuh. Tubuh yang puasa, tubuh yang sembahyang. Nak kata orang lain tak boleh pasal hidup lagi. Dia ada tubuh, kita ada tubuh dah. Kalau mati tak apa, dia ada tubuh dah. Kita sembahyang untuk dia. Boleh sembahyang tak apa. Sembahyang untuk dia tak apa. Satu dalam masa kita, zaman dulu masa Jepun, saya ingat lagi, orang pergi di Jabat Mufti. Ramai lagi Tuan Syed, Tuan Habib, macam mana ayah saya, mak saya tak pernah sembahyang pun masa dulu. Masa Jepun semua takut belaka macam tu, takut mati. Puasa dok, sembahyang dok, ni buat berani. Dia ambil fatwa dalam kitab ni lah, kitab fatwa Mu'in ni. Boleh kita upah sembahyang, mak kita mati tak sembahyang, mak kita mati tak puasa, upah sembahyang, upah puasa kepada orang berapa hari. Kalau dia tinggal puasa sebulan, tinggal puasa, upah orang puasa 30 orang, 10 hari 11 hari. Zaman dulu 20% seorang, 20% 30% seorang tu. Masa putih tu, orang putih pun masuk. Boleh sebab mati dah. Itu rahmat juga macam tu. Kalau tidak ada macam tu juga, tak ada rahmat lah. Mati tu mati sungguh. Tinggal terkatung-katung semayang kita dengan Tuhan tak sampai. Tadi rahmatnya kita semayang untuk ayah kita, ikut Imam Subki. Imam Bulkini pada kata kita apa ni, bukan Imam Subki, Imam Bulkini, puasa kita buat, semayang kita buat. Kalau puasa upah orang 30 hari 30 cupok. Cupok sehari lah. Bukan payah sangat je bah. Upah. Itu selamat lah. Tapi yang kita risaunya, orang tu tak kisah. Mak dia semayang, ayah dia tak semayang, mak dia tak semayang, mati. Anak-anak pun senang lelang, tak cara pun jauh mana ke ayah dia beribadat kepada Allah. Macam mana nak ibadat Tuhan dengan tangan yang kosong, dengan hati yang kosong dengan Tuhan, tak ada bekal untuk mengenapi Allah. Susahlah macam tu. Itu semua sekali ibarat daripada kejahilan tak belajar agama. Itu cara dia. Ya. Khilaf ada, tapi kita ambil molek pasal kita boleh berkuasa. Kalau tambah tu maknanya kita kelokek, bakhil dengan ayah kita, mak kita lah, hukum gitu lah. Nak tolong mak atau dunia tak boleh, tu nak akhirat tambah tolong pula. Orang apa gitu lah. Anak kaya je, anak kaya tambah. Itu masalah yang boleh lah. Tak benda. Doa lagi bagus. Lepas kita upah orang apa ni, puasa anak ayah kita tu, upah lah 30 hari. Orang kaya kan, kalau miskin tak apalah mana. Lepas tu kita berdoa pada Tuhan, ya Allah, ya Tuhan aku begini, cakap Melayu pun tak apa. Itu barulah anak yang sok. Ya.
Ya. Wajib kita ganti. Lepas tu suami dia kena ganti. Dia suami dia lah. Dia begini. Ya, tengok sini. Sini ada kita ni semua sekali ni kemah kita ni. Kemah. Tengok ni, dia kata sini. Cuba tengok muka surat 83. Hukum dari sini. 83. Tengok dia kata bawah sekali ya, 83. Kita ni memang kita yang apa ni, kalau kita baca habis kan, otak kita senang. Ada belaka. Serba-serbi boleh kata ada belaka sini. Tak apa. Tengok tu. Muka surat 83 faidatun tu. Faidatun. Mamata wa alaihi salatun fala qada'a wala fidyah. Tengok. Tegah ni. Barang siapa yang meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan solat semayang, maka tidak diwajibkan qada' mau fidyah. Tu dia, tegah dia. Orang yang hidup tinggal semayang, dia mati, ayah mati, mak kita mati, tinggal semayang, start daripada benda sampai tu tak pernah pun semayang, tak boleh qada, tak boleh bayar fidyah. Tu tegas. Pegang tu. Tapi huraian dia lah. Ingat baik tu. Cik. Pegang molek tu. Betul lah. Kalau tinggal semayang, gitu hukum. Kalau puasa lain. Cikgu Mang. Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ayah saya tak pernah semayang, mak saya macam mana saya nak semayang? Puasa tak apalah, saya boleh upah orang puasa. Kalau puasa 30 hari, panggil orang miskin pun tak apa, suruh dia puasa 30 hari, RM10 sehari, RM20 sehari, boleh kita bayar. Sebab kita berada, RM50 pun tak apa kalau orang milenial kita. Tapi semayang tak boleh. Sedih kita. Tak ada way out. Tak ada jalan penyelesaian. Nak buat ni? Cuma jelas ni. Bab semayang tak boleh. Tak boleh. Tengok dia kata. Barang siapa meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungjawab solat, maka tidak diwajibkan qada maupun fidyah. Tak wajib dia qada, tak boleh kita bayar, tak boleh qada sembahyang sebab dia mati dah. Dan kita nak qada hak dia tak boleh, nak bayar fidyah secukup sehari tak boleh. Pokoknya. Pasal sembahyang ni tak boleh. Tak ada tahu. Sembahyang kena, mesti sembahyang. Kalau mati tak boleh orang lain qada, tak boleh bapak qada, tak boleh upah orang qada. Itulah. Meningunglah sikit kita. Nak gane. Cari jalan keluar. Cari jalan keluar. Menengung sikit tengok menengung sikit. Tengok.
Jadi mendengung sikit tu, berat tu. Nanti ya. Faedah. Baik itu jelas. Kemudian ini perlu pada huraian. Nanti dulu. Ada tidak ayah kita tengah puasa tinggal semayang? Ada. Mak kita ada. Mak memang ada. Pada masa muda tu mak keluar haid. Orang keluar haid dia kena qada semayang tu. Nah, kalau haid sebulan sekali, setahun berapa hari? Kemudian sampai ke mak kita mati umur 60. Lama tu semayang tinggal tu. Memang tak ada qada. Kita sayang dia tu. Orang baik sangat. Baik, ayah kita orang baik. Tapi tak semayang. Menurut pendapat sebagian ulama mujtahidin, ini dia. Ini jawab dia. Ini penyelesaian dia. Ini way out dia, jalan keluar dia. Menurut pendapat mujtahidin, sebagaimana golongan ulama mujtahidin bahawa solat tersebut diqadakan, boleh qada. Boleh anak tolong qada. Allahu akbar, aku sembahyang pada rakaat qada bagi ibuku kerana Allah. Allahu akbar, aku sembahyang pada asar rakaat qada bagi bapa aku kerana Allah. Boleh. Ulama mujtahid kata gitu boleh. Kalau anak yang soleh, jumpa orang lah. Tapi benda gini, kalau khabar kita orang kejut. Guana ustaz cakap gitu. Tunggu saya ngaji dulu dah gitu. Pelik ni. So pakai ini dihukum. Tak kalau anak mak kita terawang-awang pada masa mak kita awang-awang ini lagi. Yang kata semayang tak kena qada, mana dalilnya? Mana hukumnya? Siapa kata tak boleh qada? Mana hadis Quran kata tak kena qada? Mana? Cuba tunjuk. Misalnya lah, ada jauh. Tak ada sebut. Nanti dulu, tak apalah. Ada yang kata, wa fi qaulin ka jam'i mujtahidin annaha tuqda anhu li khabar Bukhari wa ghairihi wa min thamma ikhtaru jam'u min a'immatina wa fa'ala bisubki an ba'di aqaribih. Itu dia. Kemah ayat dia tu. Menurut pendapat sebagian ulama mujtahid, ulama yang cukup arif di hukum fiqh, bahawa solat tersebut diqadakan sebagaimana berdasarkan dalam hadis Bukhari dan lainnya. Ada hadis pula. Itu dia. Dari sini pendapat tersebut dipilih oleh segelintir ulama iman kita, Imam Syafi'i kita, dan bahkan oleh Imam As-Subki sendiri yang mengqadakan solat untuk sebahagian para kerabat dia sendiri. Imam Subki sendiri dia qada semayang kerabat-kerabat dia. Dan Imam Subki dia tahu tak siapa dia tahu dia. Oh, Imam Subki.
Fatwa dia, fatwa Subki ada juzuk. Cukup je lah dia punya teks dia itu dan dasarnya. Boleh buat. Tapi kalau khabar gini juga, setengah orang tak sedar tu, buang begitu saja, tengok begitu saja. Tapi kepada orang berminat kepada Allah, kasih Tuhan, kasih keluarga, ditolong. Qada upah orang lain tak apa. Kalau orang tanya kita upah semayang boleh tak? Upah haji boleh tak? Kau boleh kan upah haji tak? Tak tu. Tak tu. Upah ni bukan upah buat kerja apa. Ibadat. Upah baca Quran. Upah semayang. Upah puasa. Upah haji. Boleh lah. Soal tak mau buat, tak mau ikut, tak apa itu. Itu terpulang pada pendapat masing-masing. Masing-masing ada opinion. Opinion gitu, tahu lah opinion kita. Lakum dinukum waliyadin, dia kita nak buat pun tak apa benda gini. Tapi misalnya macam mana ayah kita, ia tidak sedar dia tinggal semayang begitu, dia tak qada lagi hingga dia mati. Takkanlah kita nak begitu saja. Itu cara dia. Soalan tu memang tu lah tu. Saya nak qada orang ni, saya sendiri pun tak qada lagi saya. Saya semayang pun tak buka. Tapi tak apa tu. Berdoa ada tak berdoa? Tak juga tu orang tu. Tak. Anak adik tak berdoa dah kaya mak tu. Dia senang qada. Itu banyak lagi dahsyat tu. Yang kedua tu boleh dia berdoa dah, minta Tuhan ampunkan dosa dia. Kerana kita yakin bahawa doa kita ni Tuhan terima dah pasal janji dia. Tuhan mengampung. Tuhan mengampung. Pernah dalam hadis ni pun dia sebut orang yang ingat pada rahmat Allah, orang yang ingat pada Allah kata jangan putus asa dengan aku wahai hamba-Ku. Orang ingat pada Allah tu kan, Tuhan kata Tuhan tu bersifat rahmah pada hamba dia, berharap pada dia tu, tarik balik nak masuk neraka lelih, tarik balik masuk syurga. Rahmatnya kita orang Islam kan ni, hati kita ada lagi benih, hati kita ada berbenih, hati kita dengan Allah, hati kita berbenih dengan la ilaha illallah, ada rahmat namanya. Kalau doa tu out, tak ada benih la ilaha tu out lah itu. Benih tu yang jadi benih iman, masih percaya pada Allah tu jadi kuat kita. Ibadah kita kalau tak betul pun, Tuhan pun kita tinggal pun kita tak qada, minta doa kepada Tuhan. Tuhan mengampun kita. Ud'uni astajib lakum. Itu cara dia. Mana manusia tidak berdosa? Mungkin juga dia tidak semayang bang tu ada sebab-sebab luar orang dia, bukan kerana orang lain. Pendidikan bapak yang tak kena situ. Misalnya. Jadi benih molek dah. Benih kita molek dah. Tanah subur dah, tapi kita tak siram. Tak berbuah lah. Hati kita molek dah, tapi kita ni, ayah kita dah suburkan hati kita supaya mendekati Allah. Jadi penuh ibadat kita. Sebab ayah sendiri pun tak semayang, mak tak semayang. Bila begitu, kita ni orang beriman, tolonglah berdoa pada ayah. Semayanglah kita, buatlah cara mana, upah orang dan sebagainya. Ini boleh ni. Dia kata adalah di Bukhari. Ini yang nak tengok ni, adalah Bukhari.
Sini dia kata jamak mujtahidin ni maknanya ada kaum indana di si mazhab Syafi'i ini, ada segolongan ulama mujtahid kita ni, dan kita patut jawab semayang kata dia gini, qada ada hadis Bukhari yang mengatakan boleh diqada orang lain, tak apa. Mazhab ini mazhab kita, mazhab lain pun sangat boleh lah. Mazhab kita ni kata boleh, mazhab lain suruh boleh, kena boleh, kena buat boleh. Dan nak mazhab Hanafi, tu dia. Jadi pakai boleh lah, senang. Tak buat tak apa, kata boleh. Jangan kata tak boleh. Jadi tutup orang nak baik. Orang nak buat molek tu kita tutup, jangan buat. Ya. Ya, jadi gini, bukan tanggungjawab tu, tapi boleh dia panggil. Boleh aku. Kalau tanggungjawab tu tak kenalah pasal tak kena tanggungjawab tadi aku. Cuma boleh, mana boleh? Boleh turun qada. Ya juz haru. Boleh ni. Boleh. Mengumpah kan? Boleh. Boleh. Ataupun kalau boleh, benarkan waris dia boleh bersakit tu, ambil sebahagian tu dia jadikan video puasa, video semayang. Minta kebenaran lah waris tu. Kalau haji memang kena ambil. Kalau tinggal haji memang kena ambil hati bersakit tu. Tu kena qada. Hati bersakit. Sepenuhnya haji. Bagi sakit lepas tu. Tu dia. Kemudian ada pendapat satu lagi, ini aja guna. Wa naqala ibn Burhan 'an al-qadim annahu yalzamul waliya in khalafa tadikatan ay yusalli anu kasumi. Allah. Wa fi wajhin an kathir min ashabina innahu yutimmu an kulli salatin muddan. Banyak ni. Ibnu Burhan menukil, dia pindah quotation dia daripada mazhab qadim. Imam Syafi'i dia berdak dulu. Imam Syafi'i kata wali berkewajipan mengqadakan solat jika meninggalkan harta. Tu. Kalaulah wali tu ada harta, kena lah. Macam cikgu ni, ayah tu ada harta, ambil lah. Tu dia. Ni banyaknya. Kathiru min ashabina, kebanyakan ramai ulama mazhab kita, ashab Syafi'i kita, annahu yut'imu an kulli salatin muddan. Hendaklah diberi makan pada miskin itu satu cupuk sehari. Satu cupuk, satu semayang. Ambil cupuk semayang cupuk. Ini anda nak cerita ni, bukan cerita ni. Bukan cerita sangat ni. Benda ni satu wakil berlaku atas dia anak kecil benda ni. Ada seorang tu asal dia orang Terengganu kita, dia duduk Johor. Dia telefon kanan. Buat ni sekarang. Lama dia pernah jauh, dia kabar dia terpaksa tinggal lama. Semayang tinggal lama. Anak kabar ni. Kalau kita dah 10 hari tu berat, tak apa nak cukup tu. Kata bayar duit senang, beli duit. Mazhab Hanafi dia pakai duit tak pakai beras. Macam zakat pakai duit dia. Kita zakat kita duit asal beras, tukar pada duit tu ikut mazhab Hanafi. Tu dalam ilmu kita. 10 hari tak cukup. Dia start dia orang mau okey balik tak puasa. Dah tambah pula ganda-ganda dia panggil. Ganda. Pasal zakat tu puasa tu dia tak puasa ganda-ganda. Anak kata ke dia beli beras bayar duit. Dah nak bayar di mana? Kata bayar losong aja. Tadi dia puasa tak puasa di losong Dia duk jauh masa. Satu kes. Kes ni lah. Seorang lagi
Baik sungguh dia, baik sungguh. Ibunda dia ni kita panggil orang biasalah, tapi hidup dia keadaan gitulah mana. Ya tak semayang bang itu lah. Gitu. Bila sampai ke pernikahan uzur ni, anak dia tu memang anak yang solehah lah, mana solehah. Walaupun ibu dia tu belum meninggal lagi, dia bersedia untuk bayar fidyah kuasa dia, hak berganda-ganda tu, fidyah semayang sampai ke hari ini. Ini artinya buatlah sekadar kita. Kalau tak boleh banyak, buat sikit. Fa'tu mastata'tum, buatlah sekadar kita kuasa. Kita kena buat muhasabah. Ayah kita, mak kita ada, tinggal puasa dulu. Ada di kampung kita, tinggal puasa. Di wasiat ada tidak? Kena cari benda tu. Pasal kita nak balik ke Tuhan ni. Memang kita kena balik ke Tuhan. Ada logiknya. Kita kena balik ke Tuhan tu ialah kita sudah duduk sini tidak sudah. Banyak benda selesai. Segala perbuatan kita, ibadat kita di akhirat kelak kan, turun surat amalan, turun surat. Di sisi kita ni ada malaikat-malaikat duk catat perbuatan kita. Catat. Hari-hari. Habis tahun tutup. Malah Sabang tutup lah. Surat amalan tutup. Buka rekod lain pula. Cukup tahun tutup. Sipang, belum mampu, sipang. Bila siapa tu buka rekod. Ada selalu nampak rekod. Hitam saja, hitam putih. Hitam tu maksiat lah, putih tu man imam lah. Taat. Turun jadi satu sertifikat tu. Tu. Kalau orang tu dia orang asi maksiat, ambil ikut belakang. Kecewa dia, menangis kecewa. Nak lari ke mana, ada catatan buku ni. Orang soleh sikit, tunggu mana. Tenang hati. Rasa bahagia. Surat ada tanda ni. Apa kita buat pada hari ni? Meropok, mencuri ke? Apa kita buat pada hari ni? Beribadat ke, bersolat ke, belajar ke? Ada surat. Setahun sekali ni surat ni. Di Sabang tu mana? Rekod setahun. Macam kita hari ni audit itu setahun. Dan kalau kita umur kata umur kita 80 tahun dah, 80 jilid rekod amalan kita. Dia kecil ada dah. Dia kecil, siapa umur belum balik tidak apa-apa, kosong. Ada dosa apa? Tak boleh dihukum. Pasal ada akal belum akil balik. Bila 15 tahun mula dikira. Rekod 15 tahun ni berada. Setahun. Tebal buku rekod dia. Jadi kita nak apa ni? Nak accuse, nak lagi tak boleh. Sebab Al-Quran kata, apa yang Al-Quran kata dalam surah Yasin, wa tukallimuna aydihim wa tas'alu bima kanu ya'lamun. Surat kita bercakap, tangan kita berkata-kata, mulut kita berkata-kata, pandai bercakap, menyatakan kita begini. Dan surat ni ada. Sebab apa? Kerana banyak benda-benda kita di dunia ni tak selesai. Kita buat baik, semayang kita, puasa kita, haji kita, putih banyak, habis zakah, orang beri zakat, naik haji, boleh dia balas lagi tau. Nak juga tak. Bila kita nak pokok nak hasil tak, belum jawab lagi. Ada jawapan dia, akhirat ada jawapan dia. Sini lagi. Sini 4 tanah dia, mazatul akhirah. Sini. Kalau kita buat jahat ni, curi, merampok, menyamun, bunuh orang tu, tak hukum lagi sini, tak selesai lagi ni. Mahkamah dah selesai lagi ni. Mahkamah dah tahu kita buat jahat, bunuh orang mati. Keadilan mesti ada. Jahat memang jahat. Faman yaf'al zalika yalqa athama, faman yaf'al zalika yalqa athama. Siapa yang buat athama, buat satu benda kesalahan, yalqa athama, dia berjumpa dengan dosa. Kalau orang main cari ayam, dia berhasillah busuk cari ayam tu. Kalau orang main minyak wangi, baulah air wangi ni, ada kesan dia. Kullu insanin ya'malun ala syakilati in khairan fa khairun.
Tiap seorang tu ada balasan ikut apa dia buat. Kalau hang molek, ada balasan molek. Kalau hang uduk, ada balasan uduk. Memang ada balasan. Tapi balasan tak sempat dibuat di sini, kerana ada sebab-sebab lain, akhirat dibalas. Kalau tidak ada keadilan kita. Dibuat baik, tak dapat balik. Buat jahat, kita free je. Tak begitu orang jahat tau. Mesti ada balasan. Sebab tu surat amalan ada rekod kita ni. Tak lagi ni rekod ni. Tu. Rekod. Kononnya ni orang pandai-pandai bijak-bijak bila masuk Sabang, Nabi tu buat masuk Sabang tu dah. Surah ini kosong kata ramai tak pergi Sabang. Pada malam itulah tutup rekod orang tengok ni pasal dakwah dah siapa. Nabi tak buat kononnya la ilaha illallah. Pada hadis pun ada. Tak pergi. Malam tu kita berdoa supaya sekarang apung dia ambil rekod baru. Tu untuk masa depan setahun lagi. Minta Allah ampunkan. Pamullah mayasya, minta Allah ampunkan apa yang disukai pada hak molek-molek tu, kekalkan hak udur tu diampunkan, dibuangkan. Itu malah sebut Syabang. Rekod ada ni. Wa indahu kitabun hafiz. Macam dia. Qala al-muhibbu at-Tabari yasilu lil mayyit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan aw mandubatan. Al-muhibbu at-Tabari kata semua ibadat bayar wajib, puasa kita, haji kita, sembahyang kita atau sunat, ibadat sunat, sembahyang sunat, berzikir dan sebagainya dikerjakan atas nama si mati sampai bisa kepadanya sampai tiap-tiap amal ibadat yang wajib, sembahyang, puasa, haji dan sebagainya, gerbang lah sunat tu, akikah lah, juga apa ni sedekah, zakat wajib tu, untuk kita kemukakan kepada Allah supaya pahalanya untuk insya-Allah akan sampai pada dia, dapat manfaat si mati. Gitu. Tapi kena ingat mesti melalui doa. Kena ada doa juga. Macam kita Yasinnya, baca Yasin tu, baca Yasin malam Jumaat dan sebagainya. Lepas baca Yasin tu, ya Allah, ya aku minta sampaikan rahmat Al-Quran ni, pahala Quran ni kepada ayah aku yang meninggal dunia dan juga ibu bapa saya dan keluarga saya. Itu kena ada. Itu kena ada. Majlis Quran di kubur itu mesti ada. Kena sebut Allah majlis sama maqam min al-Quran kadi wal yasin gini liman qara'tuhu lahu gini kepada ayahku, ibuku, saudaraku dan saudara Islam muslim sembah sekian. Kena doa ada baru sampai. Jadi tiap-tiap ibadat itu yang dibuat oleh orang yang di dunia ni untuk orang mati nafa'ahu, beri manfaat pada mayat tu. Kalau seorang wasiat pada seorang itu dibuat satu amalan tu, dia kata amalan aku ni atas dunia ni aku wasiat bila aku mati untuk orang ini, nafa'ahu, boleh manfaat pada orang itu orang dah mati itu, boleh sebab gitu. Ya, ada orang tu orang atas dunia dia wasiat aku saya mati ni manfaat amalan aku pada orang ni juga, boleh manfaat pada orang mati itu. Tiap-tiap amalan yang soleh tu bila kita buat doa untuk sampai pada mati, nafa'ahu, beri manfaat amal tu pada orang mati. Beri manfaat amal ni ada guna maknanya. Maknanya ibadat kita ada gunaan dia itu untuk manfaatkan kita dan juga untuk manfaatkan orang mati. Bukan jauh itu, untuk diri kita yang hidup dan untuk orang mati, keluarga kita dan sebagainya. Itu dia. Kita ingat orang mati itu mati dia. Mati tu mana? Kalau kita tanya mana hak mati? Orang ni hidup, orang ni mati. Hak mati senang je. Hidup ni maknanya selagi kita duduk dalam masa ni, ada dengan oksigen, ada dengan udara, ada dengan ruang, ada dengan tempat, ada dengan lokaliti, ada speed dan sebagainya. Dan rongga kita, paru-paru kita ni boleh masuk inhaling, exhaling. Inhaling masuk, keluar, exhaling, exhale.
Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar tu lah mana nafas, itulah dia panggil nyawa. Itulah panggil waktu. Waktu nafas naik, waktu nafas turun apa baru ni, waktu nafas kembang, nafas kempeh turun naik. Itu nama waktu. Waktu hidup. Waktu hidup tu isi dengan apa? Dengan Allah. Hidup isi dengan apa? Dengan Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Ibadah. Itu kita nak. Kalau isi dengan tidak dengan Allah tu, mati kita masuk dalam kubur, apa boleh tinggal? Kerokong tinggal, kepala tinggal, kaki tangan serangga sekali, tak ada benda apa, mati macam kayu batu. Tapi kalau benda ni manfaatkan kita, kuburnya luas, ada pencerahan dan sebagainya, itu manfaat dia. Amal soleh panggil dia, boleh beri manfaat pada mati. Ya. Ayat la taziru waziratun wizra ukhra, betul lah. Kalau kita jahat lah tu, takkan jahat kita boleh ke orang lain. Ini kita buat baik ni. Nak tu. Tu buat baik. Buat baik. Tu dia. Buat baik. Tengok. Suatu masa Nabi kubur. Nabi kubur. Kalau kita sini enggak pergi kubur ramah, baca telking, baca telking, baliklah kita. Itu dah selesai lagi tu. Tak selesai lagi. Tunggu. Biar habis benda ini, Nabi kata. Sekadar kita melapor seekor unta. Di tanah, jangan lupa. Kata Nabi, berdoalah kamu berdiri menghadap kiblat. Bangun cacang, bukan duduk ni, terking duduk. Bangun tu, lepas pecah terking tu orang balik, kita tinggal situ 4-5 orang, keluarga kita. Kita bangun 5 orang, 4 orang, anak-anak dia ke, anak-anak kita, cucu kita, bangun tu, kita duduk dalam tanah dah bumi dah. Nabi suruh apa? Fas'alu lahu tathbit. Tuhan kata, mintalah kamu pada Tuhan biar tetap hati dia itu. Allahumma thabbitu bil iman. Mula-mula baca je alhamdulillah alamin dia. Wassalatu Allahumma thabbitu bil iman. Allahumma thabbitu bil iman. Allahumma thabbitu bil iman. Ya Allah ya Tuhan, tetapkan iman dia, tetapkan iman dia, tetapkan iman dia. Kerana masa itu akan yus'alu, akan disoal dalam kubur. Tapi kita tak baca. Mana orang baca? Oh tak buat. Itu hadis. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Boleh faham gini, bila seorang tu dah ada ke bumi, dah orang lagi ada bersekitar berdagang situ, ada berjalan duduk dah baca terkin dan sebagainya, tak habis lagi tu. Bila orang balik, Nabi pun kata kepada sahabat, wa innahu, dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi kata, wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim, wa innahu, sesungguhnya mati itu, la yasma'u, sesungguhnya dia dengar qar'a, bunyi tapak kaki, sering qar'a ni bunyi tapak kaki, tapak sipar, sering masa jalan balik bunyi tapak sipar. Masa itulah yus'alu, mula yang diatur persoalan iman, ihsan, Islam dan sebagainya oleh malaikat mengkenaki. Oleh malaikat apa ni? Itu apa ni, terkeh tu. Itu dia, muka-muka. Itu cara dia. Maka Nabi berkata, bangunlah kamu pada masa orang balik tu. Malaikat ada sama situ. Malaikat sedang mencuba. Kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma thabitu bil iman. Allahumma thabitu bil iman. Allahumma thabitu bil iman. Ya Allah, ya jangan tu tetapkan iman dia, tetapkan iman dia, tetapkan. Amin ya rabbal alamin. Itu Nabi buat. Hadis sahih. Ada manfaat doa tu kan? Berapa lama tu di atas kubur tu? Start daripada tanah tu, sekadar sudahnya. Kalau orang Arab sembelih unta dia, selesai sembelih lapar utik. Orang ada ras sikit di lapar utik kan.
Senyang dia sekejam, setengah jam. Baca Yasin apa itu cara dia. Tapi apa ni terleking kita sangat baca. Hadis-hadis tu hadis doa tapi jadi kuat sebab banyak hadis lain lagi sokong dia. Tapi hadis yang sahih ni kita dah baca, doa tathbit nama dia. Sunat bagi orang yang ziarah kubur bila mayat dikebumikan supaya dia berdoa pada si mati, Allahumma thabbithu bil iman. Jelas ada kita hadis. Sabitah. Boleh tak apa? Dia luar luar kubur. Dia luar jalan. Ya? Di rumah. Tak dia nak masa itu, lepas tanah dia nak. Baca apa tu? Tak boleh. Pasal dia nak masih malaikat persoalkan orang mati tadi, masa itu kita berdoa. Di rumah kita tak tahu kan. Orang kita dah tahu sudah di tanah tidak kan. Ya. Tak apalah mana. Tak apa nak ambil tempat juga susah. Ya, kalau nak pergi kubur tak molek sikit. Kubur ni memang apa orang bukan benda ini haram. Orang perempuan ziarah kubur tu bukan haram. Dah haram je tu. Betul haram. Tapi bukan sunat. Tetapi makruh. Nak pergi tak apa. Kalau tak mau pergi lebih baik. Dia orang pergi tu haruhlah mana. Tak apa. Kita pergi sunat lah ziarah kubur. Walaupun lagi haruh ni, bukan haram. Ingat baik. Inilah agak anak nak tengok kubur ayah dia tak betul cari mana betul nisang. Konon kena puan tu haram masuk kubur lah. Jangan gitu. Hukumnya makruh. Bila pergi haruh, pahala tak ada lah mana. Ada pahala pun, pahala itulah mana. Duduk masuk kubur tu. Yang kata haram, kata makruh je. Dia makruh. Amalan ya. Amalan ni kita baca doa ni. Doa ni apa ni dah apa kita sembahyang mati ni, anda sembahyang mati. Allah lupa saya. Allahumma ighfir lana zuna wa ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa la ta'fi lil ladzina innaka ghafurur rahim. Apa nama doa tu? Rabbana ighfir lana dzunubana wa ikhwan ladzina sabaquna bil iman wa la ta'fi lil ladzina amanu. Ayat tu lah. Ayat tu lah. Apa tu Rabbana ighfir lana dzunubana wa ikhwan ladzina sabaquna bil iman, ayat tu lah. Kalau dia mati dah lah. Ayat tu selagi baca Quran tu dalam ayat berhubung dengan apa ni, berhubung dengan doa-doa mengenai orang mati tu. Ada lah kau. Kalau cikgu ada buku kumpulan doa sembahyang, ada lah tu banyak. Ada lah tu banyak. Sama ayah kita mati tak mati, ada belakang tu lah. Tu banyaklah tu doa tu. Habis saja. Satu tanya lagi. Kemudian kata dia, ni hak kita baca dah ni. Ni cacat malam ni kepada. Jadi tak apa. Temu nota kata dia setengah jam lagi. Temu nota. Habis berbual dengan apa tadi? Berbual dengan kau tu semayang, kau tu puasa tau. Kau tu puasa. Di sini kita cuba tengok siapakah orang yang boleh berbuka puasa?
atau tidak puasa bulan Ramadan. Di sini kita nak buat ketentuan siapakah dia orang yang boleh dibuka puasa. Dia puasa, dibuka puasa boleh, ataupun orang yang tidak boleh puasa. Tengok ya. Orang yang diharuskan berbuka atau meninggalkan puasa ialah satu, orang sakit yang mudarat disebabkan oleh puasanya sebagai mudarat yang mengharuskan tayamum, diharuskan buka puasa dan wajib qada. Orang sakit yang dia tidak boleh puasa, kalau dia sakit dia pun sakit, mudaratkan diri dia. Itu mudaratkan diri dia, jadi cacat cela pada anggota dia. Itu dia. Boleh kita pandang, kalau kita sakit bila-bila, kalau kita puasa, tapi malam tu kena niat jago. Jangan malam tu tak niat lagi. Kita nak ambil sedap tak boleh, niat malam dulu. Aku puasa besok aku bulan Ramadan kerana Allah. Puasa kita pagi tu, tiba-tiba hari tu sakit. Kita orang tua dah maklum itu lah. Sakit. Mula kita buka. Jangan pula malam tu kita tak niat. Sehari boleh ada kita. Puasa tak sah lah. Pasal tak niat dah. Itu kena jagalah sikit tu. Malam dia niat. Esok tak puasa, kena sakit. Kalau puasa pun sah pasal kita ada niat malam tu. Kena jagalah tu. Itu dia. Dia kait dengan tayamum ni. Kerana dia kait dengan tayamum ni, kerana tayamum ni kan dia bawa, kalau kita nak tayamum kan, kerana kita sakit, demam kan, boleh tayamum ni air kan. Tayamum ni maknanya macam kita demam, sejuk nak guna air, Allah sejuknya. Kita boleh tayamum dengan air. Demam kita, Allah sejuknya. Boleh. Kita buka puasa. Tengok bawah tu. Huraian dia. Huraiannya, huraian nombor 1. Ialah seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Mereka yang sakit, yang masyakkah, susah, yang mengharukan ia tayamum tanpa takut binasa, atau takut hilang guna manfaat anggota, seperti lambat sembuh demam kita, lambat sembuh tangan kita ni sakit, kerana ia menyebabkan harus kita sakit itu buka puasa. Bahkan wajib berbuka puasa. Kerana apa? Tuhan kata, jangan kamu diri kamu, wala taqulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Dah sakit ni, bukalah, kita tak matilah. Main demam kokoh-kokoh demam itu, nak puasa juga. Allah, bukalah puasa. Itu dia. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu buang diri kamu dalam keadaan binasa. Kerana uzur, demam, luka gitu gini, ya Allah, kita dah luka banyak ni, nak tayamum pun dah boleh, dah darah banyak, berpuasa pula gini, kita perlu berhajat kepada darah, perlu banyak minum air, bukalah puasa. Itu cara dia. Dia tak membenarkan kita, jangan bunuh diri, Tuhan kata. La taqtul anfusakum, jangan kamu diri. Kalau tak gerak apa makan ni, orang tua ni. Itu dia. Jadi pekat ibaratnya dok nak akad beg dah. Nak akad juga rebah tunggal langgang gitu. Bukalah puasa, jangan akad beg apa berat ni, bukalah puasa. Kononnya kita nak gagah diri sangat, nak akad tunggal langgang gitu. Doa buka puasa ke tidak? Mudarat besar kita, bunuh diri namanya, tepi-tepi sangat. Tuhan jadikan agama bukan berat sangat. Lam yaj'ilillah fi din min haraj, Tuhan tak jadikan agama jadi kepayahan. Nombor 2, orang yang sangat lapar. Tak baik, lapar sungguh. Geletik tangan ni. Geletik tangan. Siapa tangan ketul. Memang nono orang ada penyakit jenis perut tak molek tu. Orang yang sangat lapar dan sangat dahaga sehingga tidak bertanggung, tak tertanggung mengikut adat
atau mengharukan tayamum diharuh berbuka tapi wajib qada lah. Lapor sangat lah, ya Allah, lapor sangat ni. Tahulah bila lapor naik kepala, bila lapor sejuk tubuh, bila lapor berkeleti tangan, buka puasa. Bismillah mulai-mulai. Tuhan tahu yang kita benar-benar tak layak menanggung puasa tadi. Qada tadi tu kerana Allah. Kau comel tu kan. Itu nama bimbang. Itu cara dia. Yang ketiga, orang musafir yang jauhnya 2 mahalah. 2 mahalah ni di sini Paka. Boleh buka puasa juga. Yang ketiga, orang musafir yang jauhnya 2 mahalah atau lebih diharuskan buka tetapi tidak wajib diqada. Musafir dan jauhnya 2 mahalah atau lebih diharuskan berbuka tetapi tidak wajib apa dia? Tidak wajib? Apa tak wajib diqada? Tapi wajib qada tu kejut saya ni. Syatok saya apa tak wajib lah, ya Allah. Zuk kita tak mari. Orang musafir tak wajib qada, mari sejak ni lah. Apa gitu? Rupanya mata kelabu. Tetapi wajib qada. Saya kata tapi tidak wajib qada. Tetapi wajib qada. Keempat, orang tua. Ni orang tua ni. Ni orang tua, apa makna orang tua? Orang yang berumur lebih daripada 63 tahun ikut Nabi tau. Umur tu. Orang tua yang sakit, yang tiada harapan sembuh. Harapan sembuh tak ada. Sakit ni, orang sakit macam mana? Orang kena angin. Orang kena stroke. Itu orang macam tu lah. Orang kena kecil manis. Sakit dia, sakit yang permanent, kekal. Tak ada harapan dia boleh segera balik. Orang tua dan orang sakit yang tiada harapan sembuh dan tidak mampu berpuasa, kedua-duanya sekiranya mengalami kesukaran. Kalau puasa berasa berat. Kalau puasa berasa susah. Kalau puasa berasa tak tenang. Kalau puasa ni berasa sakit sangat. Body kita ni, emosi kita tak tenang sangat, terganggu emosi kita, fikiran kita. Memang tak layak nak puasa. Boleh apa ke? Tidak tertanggung pada kebiasaan kita jika puasa. Dia benarkan keduanya orang tadi berbuka dan dikenakan membayar fidyah secupak atau secupak sehari dan tidak wajib qada. Memang itu. Contohnya, kita nak ambil kiasan, orang kerja di Lombong, lembu besi sini tak ada. Daun besi dulu ada ya. Di lembu besi Dungung tu, lembu timur, bulan puasa, tak kerja di Lombong, anak nak makan apa, isteri nak makan apa, nak tangguh pok pula, mak pula. Itu dia. Bekerja di Lombong, kerja. Boleh sehari rebah panah. Boleh dia buka puasa. Mazhab lain kata tak payah qada lah, bersyukur je. Mazhab kita kena qada. Tak payah qada, bersyukur. Mazhab lain. Jadi dalam Quran dia kata wa anal ladzina yutiqunahu fidyatun. Barang siapa yang keberatan akan dia untuk puasa kena bayar fidyah. Berat macam itulah. Berat mendarak nak kerja di Lombong tu. Bayar fidyah aja. Tak wajib qada. Mazhab lain. Mazhab kita ni wajib qada. Tak apalah, maknanya ada mazhab kata mengatakan tak wajib qada. Atas kita tau. Nak kata qada, buatlah ikut mazhab kita. Ada pilihan. Sebab kita orang miskin tau. Nak kerja tak boleh. Tempat yang tenang ni Lombong, Allah teruk je Lombong. Jadi hukum Islam ni dia fleksibel. Ada part berat, part ringan. Bila berat jadi ringan, bila ringan jadi berat naik pula. At-tasydid berat, at-takhfif ringan. Ada hukum dia. Begitu orang sakit.
dia sakit. Orang tua kita macam kita, sakit. Ya, banyak tinggal pusing. Hari ni sakit. Patut bayi cukup sehari tau. Dah. Hari ni sakit sampai setahun sakit. Tak ada peluang pun nak puasa. Bayi cukup sehari kena qada tak? Tak payah qada. Bayi cukup tu lah. Pasal sakit dia berterusan. Tak telus untuk dia qada kerana masih sihat, tak telus situ. Pasal sakit umum. Ya gue? Nak qada mana tak telus sakit umum? Suap mulut mutah. Nak berserah ni tak? Minum air pun tak gerak. Tengok rahmatnya, bayar secupak je. Secupak tu biar miskin, tolong miskin pula jadi rahmat miskin. Itu dia. Orang ni rahmat pula. Dia tu orang miskin ni boleh rahmat, boleh tu dia secupak. Tu cara dia. Ya. Gini. Orang gastrik itu dalam Quran dia kata orang gastrik dia perkara agama ni ada dua bahasa tuan-tuan. Satu agama tu, ajar agama tu dia rujuk pada ulama yang bijak-bijak. Yang kedua agama tu dia kena bertanya pada bijak pandai yang mahir-mahir. Gastrik ini jenis sakit apa? Kalau doktor kata dia lebih tahu, tak boleh puasa ustaz, anda jangan puasa. Tapi doktor mesti Muslim. Mudarat sakit. Kalau puasa sakit ataupun macam mana dia kata, anda kena follow up dia. Anda kena itibak dia, ikut dia. Tu kita kata puasa. Makan. Boleh kata berhenti makan. Puasa lah anda. Ikut dia. Kita buat anak yang bijak. Bagi orang yang makan obat banyak, mungkin dia punya nipis. Jadi sakit tu. Ya. Kesan dekat obat. Ya. Kalau Macam ni, kita nak tahu perut kita nipis tu siapa yang dapat uji? Doktor juga kan? X-ray juga ni. Itu maknanya kita nak buat zone sangka dia doktor sekarang yang lebih main. Bukan macam dulu. Doktor sekarang nak khabar ni, dia ambil jantungan nak misalnya. Dia ambil jantungan nak bus sini. Dia pasang alat sini. Molek boleh hidup jantung. So ni jantung nak. Misalnya lah contoh. Dia ambil jantung nak, dipotong bola dalam bekas. Dipasang alat sini. Jadi oksigen ada sini, darah jadi sel ada sini boleh berjalan. Kisaran cukup sampai kotak jantung bawa darah. No machine. Busin. Anda tak ada berhati tapi hidup sound jantung busin. Ini orang sakit jantung. Jantung buruk. Dipotong jantung ni, ambil jantungnya tepek sini. Hidup naik lada. Lalu ketika kan, kalau kita zaman dulu tak percaya, sekarang dia buat dah di Amerika tu. Ya. Itu Nabi kata tu. Satu masa tu Nabi pergi Madinah. Orang Madinah tu buat kerja dia pandai. Ada masa tu dia catur mayang kerma ya. Pollination dia panggil. Supaya buah tu banyak, pokok tu rimbun besar tu ni, dia cantum bunga, mayang kerma jatuh dengan hak tini tu, jatuh tu jadi buah tu rimbun, buah tu banyak tu. Dia pun tengok tu. Tanya Nabi, Rasulullah boleh tak saya buat begini? Saya tidak buat biasa begitu, pakai ikut musim dia. Tapi saya buat begini. Saya cantum dia punya mayang tu. Boleh tak? Nabi jawab dua bahasa. Hak mana hak agama, hak mana hak urusan dunia. Kalau mau tanya saya ni
ke agama, buat semayang, buat puasa, buat politik, buat hudud, buat perkahwinan, buat perniagaan, buat syarikat, buat naik ke bulan, naik ke langit dan sebagainya. Kalau berguna agama, bukan akidah dan sebagainya, tanyalah tu. Kalau kamu nak bertanya dengan aku berhubungan pertanian kita ni, macam mana nak buat kapal terbang, macam mana nak naik ke bulan, macam mana nak serang kapal terbang dan laut gini dan sebagainya, itu urusan pengalaman kamu. In kana al-amru min amri dinikum fa ilayya. Kalau mau tanya agama, tanyalah Quran dan hadis. Aku yang menjawab. Wa in kana min amri dunyakum fa antum a'lamu bi umur dunya. Kalau bertanya pada agama, serah pada kamulah. Mencari ilmu yang kamu dapat buat macam ini. Akhirnya pokok tadi jadi limau molek je. Banyak hasil tu keluar hasil. Buat cara pollination, cantum mayang tadi. Begitu juga hadi kita. Dia berdasar kepada pengalaman, kajian, research study dia. Oh, jadi benda gitu. Itu cara dia. Itu dia. Habis yang ke berapa pula? Yang kelima, perempuan yang mengandung, ini orang puan ni, isteri kita ni, perempuan yang mengandung dan menyusukan anak walaupun saya mengambil upah atau sukarela, jika takut kemudaratan terhadap dirinya, wajiblah keduanya berbuka dan qada. Tapi pediah tak bayar-bayar. Wajib buka dan qada. Pediah tak bayar, cukup sehari tak bayar. Jadi ini kalau kita ada isteri dia, dia mengandung, kita suruh dia buka puasa. Atau isteri kita menyusu anak katakanlah, suruhlah dia buka puasa, biar susu dia sampai kepada anak dia. Tidaklah mudarat sangat ibu tu. Anak pun dapat zat-zat susu tadi dari segar. Tapi qada lah. Qada tak apalah, pediah tak bayar. Itu rahmat tu. Ini siapa takut nak menyusu anak tu, nak puasa juga, nak puasa juga. Jadi anak keri khete anak tu. Masa dulu ni, sekarang tak apa dah. Itu dia. Keterangan. Jika keduanya hanya takut kemudaratan menimpa ke atas anak, seperti takut guguran kalau puasa, bagi mengandung dan kekurangan susu bagi orang menyusu, wajiblah berbuka dan diqada, serta wajib bayar pediah pula pada setiap hari satu cupak. Tak apalah tu, bayar dah. Kalau ada tak ada tak apalah, mana bayar pediah cupak sehari qada kenalah juga. Itu caranya. Selagi orang yang dalam ni dia ada sebut mana saya ni, orang sakit yang dia tu terpaksa kena buka puasa pasal dia lelah. Hal yafturu bi istimaliha as-saim, adakah orang yang menggunakan alat penyembuh masuk dalam paru ni batal puasa dia? Tak batal puasa, kata dia. Kerana kata dia al-bakharah, alat sembuh senyih lain ni, dia sampai dalam perut, dia sampai dalam perut kita. Kerana puasa tu tak boleh, puasa tu maknanya masuk makan dalam perut kita, masuk minum dalam perut kita. Tapi sembuh tadi dia tak masuk dalam perut, sembuh tadi gas dia masuk dalam paru-paru, tak kena mengena pun dengan makan minum. Itu sebagai obat. Mungkin tak batal puasa. Boleh faham tu. Jadi kalau ada penyakit lelah, jangan tulah, jangan takut lah. Bentolin kan, sering. Sama dia pakai powder tu, paket tu, ada pun pakai macam tanduk masuk tu, atau pakai ni, masuk. Tak batal puasa, pasal dia masuk ke paru-paru, tak masuk dalam perut dan tak jadi makanan. Bukan makanan itu, nak tu obat, powder. Itu cara dia. Tak apa. Itu dia. Benda ni kata wa li annaha kadzalika la tuhaqqiqu laha syab'an wala raya. Kerana kita gunakan alat senyih itu, kata bentolin tadi,
Dia tidak memberikan kita rasa kenyang, tidak merasa pun macam minum air. Biasa aja. Tapi dia kata dia, apa ni kata, li takhfifil alam, meringankan sakit tu. Sebab dada jangan serang sekali kan, jangan sesik. Itu atas paru-paru dia timi benda tak ibang tadi. Tak masuk dalam perut, tak masuk dalam rahim kita. Dalam apa ni? Perut kita tu. Tak batal puasa. Au taskin wajib ataupun kita nak mentenangkan sakit. Saya dada sering sekali masuk dalam paru-paru kita. Tak apa, bukan makanan. Allah Ta'ala tidak mengajar kita dengan baik. Kata ulama, Allah Ta'ala tak mengajar kita makan kuat telinga. Tak. Allah Ta'ala tak mengajarkan kita makan kuat hidung. Allah Ta'ala mengajar kita makan kuat mulut. Jadi hak tadi ni makan kuat mulut ni masuk dalam perut kita jadi najis. Jadi apa? Hak angin tadi tak masuk dalam perut kita, masuk di paru-paru kita, tak batal puasa kata dia. Itu dia. Bukan dia jenis makanan, dia jenis perubatan. Tak batal. Itu dia. Itu cara dia. Wa ala zalika fala nara ba'sa bi istihbab baqaul as-sa'i al-marid bir-rawi. Kerana itu kata dia, kami berpendapat tidak ada apa-apa pun menggunakan bentolin tadi, alat seng-seng itu bagi mereka yang sakit ar-rabwi, sakit lelah. Boleh makan, tak apa makan. Diperkatakan bangsa dah. Hukum dia berjalan. Boleh, memang boleh. Itu cara dia. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Allah ya Allah ya Jalal ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim ya karim. Walhamdulillah.